Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kumpulan AD HNH 3182 Penghayatan Etika dan Peradaban iaitu Miss Nurul Nadia binti Ibrahim. Saya Nur Fatih Natasha binti Abdullah memegang nombor metrik D201910889336. Pelajar bagi semester 2 pada sesi 2019-2020. Pada kali ini, saya akan bincangkan sedikit mengenai SDG. Sejak disahkan pada tahun 2015, Agenda Pembangunan Lestari atau dikenali sebagai Sustainable Development Goals (SDG) terus menjadi topik yang sering diperkatakan. Agenda Pembangunan Lestari atau dikenali sebagai SDG mempunyai 17 matlamat yang ingin dicapai pada tahun 2030. Antara 17 matlamat SDG adalah menghapuskan jurang kemiskinan, sifar lapar, kesihatan dan kesejahteraan yang baik, pendidikan yang berkualiti, kesesamaan jantina, air yang bersih dan sanitasi, tenaga mampu yang bersih, kerja yang layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, ketidaksamaan yang dikurangkan, bandar dan masyarakat berkelanjutan, penggunaan dan pengeluaran bertanggungjawab, tindakan iklim, kehidupan di bawah air, kehidupan di tanah, institusi kuat dan keadilan perkongsian mencapai matlamat. Oleh itu, saya akan mula membincangkan topik atau matlamat yang saya pilih daripada 17 matlamat SDG iaitu matlamat yang ketiga dalam SDG. SDG 3 mempunyai 13 target yang ingin dicapai secara global. Antara target SDG 3 adalah 3.1 kematian ibu, 3.2 kematian kanak-kanak, 3.3 penyakit berjangkit, 3.4 penyakit tidak berjangkit, 3.5 penyalahgunaan bahan, 3.6 lalu lintas jalan raya, 3.7 kesihatan seksual dan pembiakan, 3.8 liputan kesihatan sejagat, 3.9 kesihatan persekitaran. SDG 3 kaedah pelaksanaan untuk sasaran, 3.A kawalan tembakau, 3.B ubat dan vaksin, 3.C pembiayaan kesihatan dan tenaga kerja, 3.D persediaan kecemasan. Daripada 13 senarai target SDG 3, saya memilih 4 target untuk dibincangkan. Target SDG 3 yang saya pilih adalah 3.1 kematian ibu. Huraiannya, menjelang tahun 2030, kurangkan nisbah kematian ibu global kepada kurang daripada 70 per 100,000 kelahiran hidup. Target yang seterusnya adalah 3.2 kematian kanak-kanak. Menjelang 2030, kematian yang dapat dicegah dari bayi yang baru lahir dan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun. Target yang ketiga adalah 3.3 penyakit berjangkit. Menjelang tahun 2030, tamatkan wabak AIDS, TB, malaria dan penyakit tropis yang diabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit bawaan air dan penyakit berjangkit lain. Yang terakhir, 3.4 penyakit tidak berjangkit. Menjelang tahun 2030, kurangkan 1/3 kematian pramatang dari penyakit tidak berjangkit melalui pencegahan dan rawatan dan meningkatkan kesihatan mental dan kesejahteraan. Kesihatan reproduktif merupakan kesejahteraan fizikal, mental dan emosi dan bukan hanya ketiadaan penyakit berkaitan dengan proses, fungsi dan sistem reproduktif. Kitaran reproduktif kepada bayi baru lahir dan anak iaitu setiap anak dilahirkan dengan ketetapan genetik jantina. Walaupun sistem reproduktif cukup sifatnya tetapi masih belum matang untuk berfungsi sepenuhnya. Hal ini menyebabkan target 3.1 dan 3.2 SDG tidak dapat dicapai kerana peningkatan kematian ibu dan bayi. Antara faktor yang menyebabkan peningkatan kadar kesakitan atau kematian adalah dengan adanya penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit didefinisikan sebagai penyakit yang boleh merebak kepada orang lain melalui udara, air, makanan atau sentuhan cecair, bahan yang mengandungi patogen atau ejen penyakit. Penyakit berjangkit biasanya disebabkan oleh mikroorganisma seperti bakteria, kulat atau virus yang membiak dalam tisu tubuh badan. Faktor yang terakhir adalah penyakit tidak berjangkit, kesihatan mental dan risiko persekitaran. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, penyakit tidak berjangkit kebanyakannya adalah penyakit kronik yang tidak boleh disebarkan dari seseorang individu ke individu yang lain. Penyakit-penyakit ini biasanya berkembang perlahan-lahan dan bertahan untuk masa yang lama, selalunya sepanjang hayat. Etika berperanan penting dalam menentukan kestabilan organisasi. Ia dapat memelihara nilai-nilai murni organisasi dengan sikap bertanggungjawab dan prihatin pada kebajikan masing-masing. Ia juga dapat memantapkan kestabilan seterusnya, meningkatkan produktiviti, meningkatkan kredibiliti dan reputasi serta menjamin perkembangan yang berterusan. Fund SDG merupakan salah satu platform yang diusahabersama dengan agensi PBB, kerajaan, masyarakat sivil, perniagaan, akademik dan komuniti tempatan untuk mencapai SDG ini. Di Sri Lanka, Fund SDG mengadakan program bersama menangani ketidakamanan makanan dan menjalin hubungan erat dengan kebajikan nasional.
Sebagai contoh kajian demografi dan kesihatan, DHS merangkumi penilaian terperinci mengenai pemakanan untuk kanak-kanak di bawah umur 5 tahun dan manual kesihatan. Di Paraguay, SDG Fund bekerjasama dengan sistem kesihatan sebagai bahagian dari pendekatan rentas sektor untuk rumah tangga luar dan pribumi, terutama bagi wanita yang merupakan ketua keluarga untuk menghasilkan pengeluaran makanan yang berkhasiat dan pelbagai. Pegawai kesihatan dilatih menggunakan sistem pemantauan baru untuk mengesan status kesihatan dan pemakanan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.